habislah tekanan tu ya. Sistem urinary, fungsi dia untuk apa? Untuk menyingkirkan bahan kumuh sebatan nitrogen, iaitu urea. Okey. Sekali lagi, menyingkirkan bahan kumuh sebatan nitrogen. Kawat atur dia akan kawat atur isi padu bendalir badan. Bendalir badan ni terutama sekali air lah. Okey, jadi air, sebab air kencing kan. Tekanan osmosis darah kan, bila sebut tentang osmosis ni mesti air jugalah. Kemudian kepekatan ion dalam bendalir badan. Di sini juga ada ion-ion yang boleh dibuang akan bercampur dengan air kencing. Kemudian kandungan elektrolit ni lebih kepada garam lah ya. Kalau nak cerita lebih pun ni kimia ya, elektrolit. Kemudian pH darah, dia juga akan membantu dalam kawat atur pH darah. Jadi itu semua adalah untuk fungsi sistem urinary, yang semua ni nanti akan jadi apa? Jadi air kencing. Jadi air kencing ni membantu dalam kawat atur pH darah, membantu dalam kawat atur kandungan elektrolit, membantu dalam kepekatan ion dalam bendalir badan, membantu dalam tekanan osmosis darah, membantu dalam isi padu bendalir badan. Jadi air kencing ni sebenarnya penting. Jadi kamu pun kena kencing lah. Jadi maksudnya bila kamu kencing tu, maksudnya kamu faham bahawa tubuh badan kamu tu normal. Kalau kamu tak kencing sampai 4 hari, 5 hari, itu masalah lah. Ada sesuatu yang menghalang kamu daripada kencing. Kemungkinan ada batu karang lah yang terletak pada buah pinggang kamu. Dan ini sangat-sangat menyakitkan. Kita minta jauh lah ya daripada penyakit-penyakit yang membahayakan tubuh badan, yang memberi kesakitan, yang memberi ketidakselesaan. Kita rasa tak selesa ni, kita rasa susah kita nak buat kerja, susah kita nak usahakan sesuatu. Okey, jadi sistem urinary ini, organ utama dia adalah ginjal ataupun buah pinggang lah, yang terdiri daripada korteks dan medula. Nanti kita tengoklah struktur korteks dan medula. Jadi ada banyak lah ya, kamu punya organ-organ yang kamu kena ingat nama dia, bentuk dia macam mana, kedudukan dia dekat mana, apa fungsi dia. Jadi ini semua kamu belajar dalam biologi. Air kencing terbentuk dalam ginjal, masuk dalam pelvis. Jadi bukan, ini dia ada pergerakan lah, air kencing tu terbentuk dalam ginjal dan masuk ke dalam pelvis. Kemudian ginjal ni fungsi dia apa? Perkumuhan. Dia akan singkirkan bahan kumuh yang bertoksik. Toksik ni maksudnya dia berbahaya kepada tubuh badan. Jadi kalau tubuh badan tak boleh simpan dia tidak ada fungsi dalam tubuh badan. Contohnya macam sampah. Kalau kamu simpan satu sampah, kamu tak buang sampah tu, kemudian ada sampah lagi, kamu makan kan. Kita tiap-tiap hari ni kita buat sampah. Kamu makan, kamu beli nasi bungkus, bawa balik. Jadi bila dah habis makan, ada bungkusan nasi itu. Kamu tak buang, kamu letak atas meja. Kemudian makan pula malam pula, tak buang lagi, letak atas meja. Esok pagi makan lagi, tak buang, letak atas meja. Lepas tu beli air kotak, tak buang, letak atas meja. Okey, kemudian beli keropok ke apa, tak buang, letak atas meja. Itu 30 hari. 30 hari darab dengan 3. Contohnya 3 kali kamu tak buang. Sebulan banyak dah. Kalau setahun tak buang, penuh lantai-lantai pun tak boleh nak berjalan. Jadi kesihatan pula, kebersihan tu kena jagalah. Kan, cikgu macam cikgu kat rumah ni, cikgu tak boleh nampak sampah-sampah ni, cepat-cepat buang keluar daripada rumah. Sebab apa? Benda ni dia macam toksik jugalah. Kalau kita biar simpan lama, dia akan menimbun dalam rumah. Jadi kamu kena ingat, ada cebisan-cebisan makanan-makanan tu yang masih tinggal dalam plastik-plastik itu, yang akan tarik serangga-serangga yang membawa penyakit ataupun vektor-vektor yang membawa penyakit. Sebagai contoh, lalat datang main hinggap. Kamu ingat lalat tu dihinggap saja ke? Dia akan datang dan bertelur di sampah-sampah tu. Bila dia bertelur, telur tu menetas jadi ulat. Ulat tu akan pergi makan sisa-sisa makanan kamu ni, dan dia akan jadi pupa. Daripada pupa tu keluar lalat yang baru, membiak lagi, banyak lagi, dan dia akan hasilkan bau yang sangat-sangat busuk.
penuh dengan rumah kamu dengan lalatnya, dengan sampahnya, dengan ulatnya, kemudian datang pula tikus, datang lipas. Tak sepatutnya lah kan. Kita ni biar tidak ada duit, paling tidak pun kebersihan kita jaga. Ada sampah buang, jangan jadi pemalas lah. Okey, jangan jadi pemalas. Kalau malas sekalipun, paling tidak pun sampah kena buang. Okey, kamu nanti masuk universiti, kamu jumpalah kawan-kawan yang susah kita nak faham macam mana kebersihan dia tu sangat-sangat tidak dititik beratkan. Dan cikgu harap semua yang dengar video cikgu ni, kamu jaga kebersihan. Okey, jaga kebersihan lah. Ingat ya, lalat-lalat ni dia bawa penyakit. Contoh paling mudah sekali salmonella lah yang menyebabkan keracunan. Tiba-tiba cerita tentang sampah kan. Kita masuk balik perkumuhan, singkir bahan kumuh toksik. Jadi toksik ni tak boleh berkumpul dalam badan, dia akan ganggu sistem yang ada dalam badan. Jadi tubuh badan nak tak nak kena ada satu sistem, satu cara nak kena buang semua toksin-toksin ni. Jadi kita ada ginjal yang akan bantu untuk perkumuhan. Jadi dalam air kencing tu dia akan ada urea, asid urik, amonia, kreatinina. Buanglah. Seterusnya kita ada pengawal aturan ginjal. Okey, pengawal aturan ginjal akan kawal isi padu, jumlah isi padu bendalir badan. Bendalir badan ni terutama sekali air lah. Tadi dah cerita tadi kat atas kan. Kepekatan ion dalam badan, tekanan osmosis, kepekatan bahan terlarut, isi padu darah, bendalir badan, dah serta kat atas ni. Okay? Dalam sistem urinary, yang ini lagi spesifik kepada ginjal. Kemudian kandungan elektrolit dan pH darah serta bendalir badan. Okey, kita dah habis kepada pengenalan kepada sistem urinary. Kita akan masuk pada bahagian yang pentingnya, iaitu kita nak cuba faham tentang sistem urinary, struktur dan fungsi bagi setiap struktur yang ada di buah pinggang tu. Dan kemudian kamu akan faham macam mana air kencing tu boleh terbentuk. Kan tiap-tiap hari duk kencing ni. Pagi kencing, tengah hari kencing, petang kencing, malam kencing, sebelum nak tidur kencing. Jadi air kencing tu keluar, warna kuning, warna cerah. Okey, kadang-kadang dia gelap sedikit. Jadi macam mana boleh terbentuk air kencing ni? Ni kita faham, kita cuba belajar dalam bab yang seterusnya, subtopik yang seterusnya. Okey. Jadi di sini kita ada sistem urinary. Kita tengok sikitlah pada struktur dia kan. Jadi di sistem urinary ni, kamu boleh buka muka surat 253. Okey, muka surat 253. Jadi di situ adalah gambar rajah yang lagi cantik lah berbanding apa yang cikgu lukis ni ya. Jadi kita ada pelvis. Okey, antara yang penting pelvis. Ada medula. Kemudian di luarnya ada korteks. Dan keseluruhan tu adalah ginjal lah. Jadi ini seluruh ni adalah ginjal. Kita bagi ginjal. Kemudian ada arteri renal. Kemudian ada vena renal. Jadi dia akan bawa darah masuk ke ginjal. Vena ni akan bawa darah keluar daripada ginjal. Sebab apa? Sebab dia nak hantar balik semula ke jantung. Lepas tu akan berlaku di dalam ni penghasilan air kencing. Okey, air kencing ataupun urin lah. Kemudian akan keluar melalui ureter dan akan berkumpul di pundi kencing. Jadi pundi kencing ni apabila dia dah penuh, kamu akan ada rangsangan, akan dihantar ke otak dan otak akan paksa lah, kamu akan ada perasaan yang mana kamu perlu buang air kencing ni melalui uretra. Jadi uretra ni dia asing bagi wanita, tapi untuk lelaki dia adalah salur yang sama bagi laluan laluan apa? Laluan sperma. Sperma akan lalu pada laluan yang sama. Sekali lagi, kalau dalam buku 253 ni, arteri renal pastinya dia akan bawa darah yang beroksigen. Vena renal akan bawa darah yang terdioksigen untuk balik semula ke jantung. Okey. Kemudian di dalam ginjal ni, dia ada
struktur unit asas dia yang dipanggil sebagai nephrons. Jadi nefron adalah di dalam ginjal ni. Jadi dia ada beribu-ribu, cikgu tak ingat lah berapa banyak ya, tapi ada banyak lah ginjal ni, nefron ni di dalam ginjal. Jadi duduk dalam ni. Jadi kalau dia adalah struktur dia cuma dalam buku teks kamu ni dia tak tunjuk lah, tapi nak bagi tahu nefron ni dia ada di dalam ginjal. Jadi kalau kecilkan ni, duplicate lagi, betul, kita duplicate lagi banyak dia. Okey, kecilkan dia. Kita kecilkan lagi, duplicate lagi, duplicate lagi, banyak lah ya. Kemudian kita duplicate lagi, lagi banyak. Lepas tu yang ini semua berada di dalam ginjal ni, berada di dalam ginjal. Dia adalah specific places dia, tempat khusus dia, tapi tak ada lah kamu belajar. Cuma nak bagi tahu yang nefron ni, nefron satu unit ni dia ada di dalam ginjal. Di sinilah nefron ni yang berlaku pembentukan air kencing, yang mana kita akan besarkan. Okey, kita akan besarkan nefron ni sehinggalah kita bentuk dia macam ni. Jadi maksudnya struktur ni ada banyak di dalam ginjal ni. Dia ada banyak di dalam ginjal. Boleh ya? Boleh faham tak? Nefron tu apa? Nefron tu setiap satu ni dia berada di dalam ginjal. Jadi ada banyak nefrons. Dia satu unit asas bagi ginjal tu, di mana tempat penghasilan air kencing tu di nefron ni sendiri. Jadi kita tengoklah ya untuk nefron ni. Pertama sekali bila kita nampak ada struktur yang terlibat dalam satu-satu sistem dalam biologi ini, pastinya kamu kena tahulah struktur tu macam mana bentuk dia, kemudian lokasi dia di mana, kemudian nama bagi setiap bahagian pada struktur tu. Itu perkara asas lah, yang paling basic sekali. Jadi sepanjang kamu dah belajar tingkatan 4 ni dan habis dah berapa bab je tinggal lagi ni, mungkin 2 bab je lagi, ada banyak lah ya sistem-sistem yang kamu dah pergi, kemudian struktur-struktur yang kamu dah tengok macam mana bentuk dia, lokasi dia di mana, kemudian nama-nama bagi struktur tu. Dan memang banyak lah. Tapi kalau kamu minat biologi ni kan, kamu minat apa yang ada dekat dalam diri kamu, macam ni buah pinggang ada dalam di badan kita manusia ni, even kepada haiwan pun dia ada buah pinggang. Jadi mestilah dia merujuk kepada fungsi yang sama, tetapi kemungkinan struktur dia berbeza lah. Jadi ini semua benda yang ada. Jadi sekarang kita nak tengok pembentukan air kencing, macam mana air kencing tu boleh terbentuk. Dan kamu kena tahu ada 3 proses utama dalam pembentukan air kencing. Proses yang dipanggil ultraturasan, penyerapan semula, rembesan. Tapi sebelum kita nak pergi kepada setiap satu proses tu, kita kena faham dulu tentang nefron. Jadi cikgu dah terang tadi tentang nefron kan, yang duduk berada di dalam ginjal ni. Jadi dia ada ginjal kiri dan ginjal kanan, dan ada setengah-setengah orang dia ada satu ginjal sahaja. Okey, dia ada satu ginjal je. Jadi cukup ke satu ginjal ni? Satu ginjal pun sebenarnya dah cukup. Okey, jadi ada orang memang dia hidup dengan satu ginjal. Jadi kita pergilah kepada nefron, satu unit kecil yang ada di dalam buah pinggang. Jadi ada banyaklah nefron ni yang ada pada buah pinggang ya. Dia akan ada pada bahagian medula dan bahagian cortex. Okey, dia ada pada bahagian medula dan bahagian cortex. Yang ini tak ada dalam kamu punya syllabus lah. Jadi dia ada detail part, tapi nak ceritakan di ginjal tu, di dalam dia tu ada tak tahulah berjuta ke beribu ke, tapi nak cerita banyaklah nefron ni. Kalau dalam buku teks ni ditulis berjuta-juta unit nefron ni ada di dalam ginjal. Jadi nefron ni bila kita besarkan dia bentuk macam ni. Jadi pastinya kita kena tahulah nama bagi setiap struktur bagi nefron ni. Jadi kita pergi dulu kepada yang ini, artery renal. Jadi yang ni nombor 1 lah, artery renal. Titik lah. Okay, artery renal. Yang kedua kita ada arterial efferents.
nombor 2 titik. Jadi cikgu ikut urutan pergerakan dia tu di mana. Kemudian dia akan masuk ke nombor 3 ni yang dipanggil sebagai glomerulus. Glomerulus nombor 3. Yang ni salur darah ya. Arterial efferent ni salur darah. Glomerulus ni pun salur darah lah. Ada buku tulis kapilari darah. Okey, glomerulus. Tapi kita panggil dia sebagai glomerulus. Kemudian yang keempat kita ada arterial efferent. Okay, glomerulus, arterial efferent. Yang ini A, yang ini E. Jadi kita tengok kenapa ada A, kenapa E. Seterusnya nombor 5 kita ada kapsul Bowman. Okey, kapsul Bowman. Yang ini struktur yang inilah. Okey, kapsul Bowman. Terconteng pula situ, tak elok jadi. Kemudian kita ada nombor 6, tubuh belingkar proksima. Tubuh belingkar proksima. Kita ada nombor 7, liku Henle. Okey, yang di bawah tu kalau tengoklah. Kemudian seterusnya kita ada nombor 8, tubuh belingkar distal. Seterusnya kita ada nombor 9, ductus pengumpul. Jadi di bawah ductus pengumpul ni dia akan hantarlah pergi ke ureter. Daripada ureter nanti dia akan pergi ke pundi kencing. Okey, jadi maksudnya di sini ni akan ada air kencing lah yang akan bergerak pergi ke pundi kencing dibawa oleh ureter. Okey, sekali lagi ya. Tertinggal satu 10 kita ada vena renal. Okey, vena renal nombor 10. Okey, sekali lagi supaya kamu terbiasa dengar perkataan-perkataan ni. Mungkin kamu tak pernah dengar sebelum ni kali pertama kamu dengar. Yang pertama kita ada arteri renal. Ya, okey, kita ada arteri renal. Yang kedua, darah tu akan mengalir masuk ke arterial efferents. Kemudian darah akan mengalir masuk ke glomerulus. Kemudian darah akan mengalir pergi ke arterial efferents. Boleh ya, dia akan mengalir masuk ke arterial efferents. Seterusnya kita ada nombor 5, bahan-bahan yang ada dalam darah tu akan masuk ke kapsul Bowman. Kapsul Bowman, struktur yang ini kapsul Bowman. Nombor 6 kita ada tubuh belingkar proksimal. Yang ini, tubuh belingkar proksimal. Cikgu harap kamu nampak lah, cikgu ada gerakkan bulatan ni. Okey, tubuh belingkar proksimal. Nombor 6 kita ada liku Henle. Di sini, liku Henle. Seterusnya kita ada tubuh belingkar distal nombor 8. Dan kita ada ductus pengumpul nombor 9. Yang mana dia akan kumpulkan urin-urin untuk dihantar ke pundi kencing oleh saluran yang dipanggil sebagai ureter. Okey, dan akhir sekali kita ada vena renal. Selesai kita bincangkan tentang struktur dan nama-nama dia kan. Sekarang ni kita masuk pula proses macam mana air kencing tu boleh terhasil. Macam mana campuran bahan-bahan ini boleh membentuk air kencing. Dan bahan-bahan ini asalnya daripada mana sehingga dia boleh membentuk air kencing ni. Jadi kita akan cuba fahamkanlah. Okey, kita ada arteri renal. Sebelum tu, yang ini nota ni semua, dia ada dalam muka surat 254 ya. Jadi kamu boleh tengoklah dalam buku teks muka surat 254 ada penerangan tentang pembentukan air kencing ni. Okey, ada penerangan tentang pembentukan air kencing dan dia ada letaklah nama-nama dan dia ada tunjukkan di mana yang terletaknya medula, di mana yang terletaknya korteks. Okey, bahagian nefron ni yang mana terletak di medula, bahagian mana yang terletak di korteks. Jadi boleh tengok dekat muka surat 254 tu. Kalau tak tengok pun tak apalah. Tapi baguslah kalau kamu tengok ya. Okey, kita pergi dulu kepada arteri renal ni sebab dia nombor 1 kan. Cikgu nak guna yang mana ya, bagi nampak warna hijau boleh tak? Hijau. Okey. Jadi kita ada arteri renal. Arteri renal ni dia akan bawa darah. Dia akan bawa darah.
Sebab apa dia bawa darah? Dia salur darah. Arteri, pastinya dia akan bawa darah yang beroksigen. Jadi darah ni nanti akan masuk ke arteriole efferents. Akan masuk ke arteriole efferent efferent masuk ke glomerulus. Jadi glomerulus ni adalah salur darah jugalah, dan dia ada yang sebut sebagai kapilari darah. Okey, jadi kapilari darah glomerulus. Jadi sebut kapilari darah ni dia ada lubang-lubang pada dinding dia. Okey, lubang-lubang pada dinding dia. Kita sekarang ni tengok kepada tekanan darah tu sendiri, iaitu tekanan hidrostatik darah. Okey, tekanan hidrostatik darah. Jadi, tekanan hidrostatik darah di arteri renal pastinya tinggi. Sebab apa? Sebab di arteri. Sebab itulah dia punya dinding tebal. Lumen dia kecil. Sebab apa? Sebab dia punya tekanan yang tinggi. Jadi, apabila dia masuk ke arteri efferents, tekanan dia masih tinggi lagi. Ditambah pula arteri renal, arteri efferents ni dia punya diameter dia kecil. Jadi daripada satu kawasan yang besar ditolak masuk ke kawasan yang kecil, pastinya tekanan hidrostatik dia tinggi. Tekanan hidrostatik apa? Tekanan hidrostatik darah. Jadi apabila dia masuk ke dalam glomerulus, dia mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi di dalam glomerulus. Okey, tekanan hidrostatik yang tinggi di glomerulus. Jadi bila dia tekanan hidrostatik tinggi di glomerulus, di sini ni ada bahan-bahan yang akan ditolak keluar. Okey, ada bahan-bahan yang akan ditolak keluar daripada glomerulus masuk ke kapsul Bowman. Ada bahan-bahan yang akan ditolak keluar daripada glomerulus masuk ke kapsul Bowman. Ada bahan-bahan daripada glomerulus akan ditolak keluar masuk ke kapsul Bowman. Bahan tu daripada apa? Daripada darah lah. Darah yang datang daripada arteri renal masuk ke dalam arteriole efferent, masuk ke dalam glomerulus. Kemudian dia akan ditolak keluar pergi ke kapsul Bowman. Okey, dia masuk ke kapsul Bowman. Jadi apa yang masuk ni? Dia ada water, air, dia ada urea, dia ada salt. Okey, garam lah. Kemungkinan selalunya garam ni dia ada hasil campuran lah. Okey, dan kemungkinan ada ion juga. Okey, ada ion. Seterusnya ada glukosa. Kemudian kemungkinan ada amino acid. Okey, amino acid. Acid amino. Jadi cikgu waktu belajar dulu cikgu wusgam. Kemudian dia ada tambahan lah. Kemungkinan ada amonia juga yang akan keluar. Jadi ada bahan-bahan yang kecil. Okay, bahan-bahan yang kecil akan keluar daripada glomerulus yang asalnya daripada darah. Yang asalnya daripada darah akan keluar daripada glomerulus masuk ke dalam kapsul Bowman. Dan bahan-bahan yang besar tak boleh keluar lah. Dia besar. Dia tak boleh merentas glomerulus. Bahan-bahan yang kecil saja yang boleh merentas glomerulus. Apa bahan-bahan yang besar contohnya? Sel darah merah tak boleh. Jadi tak boleh sel darah merah. Tak boleh platelet. Tak boleh protein plasma. Semua ni tak boleh sebab dia dalam keadaan dia saiz yang besar. Sebab itulah ini dia berlaku dalam proses yang pertama. Okey, dia berlaku dalam proses yang pertama. Tak nampak ya? Mana apa ya? Inilah proses yang pertama, iaitu dipanggil sebagai ultraturasan. Ultraturasan. Sebab apa? Berlaku penurasan di glomerulus dan masuk ke kapsul Bowman. Berlaku penurasan di glomerulus dan masuk di kapsul Bowman. Boleh ya? Jadi ada bahan-bahan ni yang asalnya daripada darah akan keluar daripada glomerulus, iaitu kapilari darah, dan masuk ke dalam kapsul Bowman. Masuk ke dalam kapsul Bowman.
Jadi bahan-bahan ni kemudian akan bergerak. Okey, cikgu pergilah, dia bergerak, dia pergi ke tubuh belingkar proksimal. Jadi bahan-bahan ni akan bergerak pergi ke tubuh belingkar proksimal. Jadi ada di situ. Okey. Jadi sekarang ni akan berlaku proses yang kedua, dipanggil sebagai penyerapan semula. Maksudnya bahan-bahan yang daripada glomerulus di sini ini, yang keluar daripada glomerulus, kapilari darah tu masuk ke kapsul Bowman ni, kemudian dia bergerak ke tubuh belingkar proksimal ni, akan keluar dan masuk balik ke dalam salur darah. Dia masuk macam mana? Kapilari darah lah. Mana boleh dia masuk dekat arteriol. Arteriol tak boleh, dia kena masuk balik dalam kapilari darah. Sebab tu kita panggil dia penyerapan semula. Okey, penyerapan semula. Sebab apa? Dia ambil balik bahan-bahan tu melalui pengangkutan tertentu lah. Jadi apa benda yang akan diambil semula ni? Jadi kita kecilkan sikit. Antara bahan yang keluar adalah air. Okey, water ni. Jadi air akan keluar. Air akan keluar. Dia akan masuk balik ke dalam salur darah H2O. Jadi dia akan melalui proses apa? Pastinya lah bila sebut air mesti osmosis. Osmosis. Seterusnya kita ada ion sodium. Okey. Akan keluar dan masuk ke dalam salur darah Na+. Akan masuk ke salur darah. Berlaku penyerapan semula. Jadi ion sodium ni dia akan melalui proses apa? Pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif. Seterusnya kita ada chloride ion, Cl lah. Okey, ni kimia kan. Kadang-kadang kimia ni susah jugalah cikgu nak sebut tu. Jadi chloride ion. Jadi chloride ion dia akan keluar daripada tubuh belingkar proksimal ni. Dia akan keluar daripada tubuh belingkar proksimal. Dia akan masuk ke kapilari darah, iaitu Cl- melalui pengangkutan pasif. Okey, pengangkutan pasif. Kemudian kita ada glukosa, asid amino. Okey, glukosa, asid amino yang akan keluar daripada tubuh belingkar proksimal masuk ke dalam kapilari darah balik, masuk ke salur darah balik, iaitu glukosa dan asid amino. Glukosa, amino acid bahasa Melayu dia, asid amino, amino, yang dia akan bergerak menggunakan pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Jadi ini yang berlaku di tubuh belingkar proksimal. Iaitu apa yang berlaku di tubuh belingkar proksimal ni? Nombor 2, iaitu penyerapan semula. Penyerapan semula. Okey, seterusnya habislah dia bergerak di tubuh belingkar proksimal. Bukan semualah. Jadi yang mana yang rasa dia perlu ambil, yang mana sempat diambil semula, akan diambil semula daripada tubuh belingkar proksimal. Dan kamu kena tahu ya, dalam tubuh belingkar proksimal ni, dalam kapsul Bowman ni tidak ada darah ya, sebab darah tak boleh keluar. Terutama sekali sel darah merah, platelet tak boleh keluar daripada glomerulus dan dia tidak akan masuk ke kapsul Bowman. Jadi tidak ada darah. Jadi ini dalam proses pembentukan urin. Sebab apa? Antara yang banyak yang masuk ke dalam tubuh belingkar proksimal ni adalah air. Jadi akan ada penyerapan semula air, penyerapan semula glukosa, asid amino, penyerapan semula apa lagi, chloride ion, penyerapan semula sodium ion. Semua bendalir-bendalir ni kita panggil sebagai bendalir renal. Okey, benda-benda ni yang ada di dalam tubuh belingkar proksimal ni kita panggil sebagai, besarlah pula, bendalir
renal. Jadi bendalir renal ni akan bergerak daripada tubuh belingkar proksima pergi ke liku Henle. Jadi di liku Henle ni akan ada berlaku juga penyerapan semula. Okey, penyerapan semula masuk ke dalam kapilari darah, masuk ke dalam salur darah. Jadi apa yang keluar ni? H2O. Melalui proses apa? Osmosis. Okey. Kemudian ada juga sodium ion. Okey, sodium ion Na+ akan keluar. Kemudian chloride ion Cl-. Chloride ion ni pengangkutan pasif. Sodium ion ni melalui pengangkutan aktif. Kemudian dia akan bergerak naik pergi ke tubuh belingkar distal. Jadi di tubuh belingkar distal pun akan berlaku penyerapan semula juga. Jadi ada air yang akan keluar, H2O, melalui proses osmosis. Ada chloride ion yang akan keluar, Cl-, melalui pengangkutan pasif. Ada sodium ion yang akan keluar masuk ke salur darah, sodium ion melalui pengangkutan aktif. Jadi dia masuk balik ke salur darah, dia masuk balik tubuh badan lah. Jadi tubuh badan akan ambil balik apa yang dia perlukan untuk dia ambil. Jadi ini semua adalah masih lagi penyerapan semula. Jadi di sini masih ada penyerapan semula. Okey. Kemudian kita pergi tubuh bendalir renal tadi akan masuk ke dalam duktus pengumpul. Jadi di duktus pengumpul ni apa yang akan diserap balik? Kita ada air. Tak sama dia punya ketebalan. Air akan berlaku penyerapan semula. H2O. Masuklah ke dalam kapilari darah. Ya. Jadi kita dah masuk 1 dan 2, arta turasan penyerapan semula. Sekarang ni kita nak tengok kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni apa? Proses apa yang dalam pembentukan air kencing ni? Proses rembesan. Okey, proses rembesan. Mana tu nak tulis? Okey, yang ketiga tak besar samalah. Yang ketiga kita ada rembesan. Jadi rembesan ni akan berlaku di tubuh belingkar distal. Okey, dia akan berlaku di tubuh belingkar distal dan ada juga berlaku di duktus pengumpul. Dia ada berlaku di tubuh belingkar distal dan duktus pengumpul. Sekejap ya. Kalau dalam buku teks ni dia bagi tahu dia berlaku di sepanjang tubuh renal. Tapi kita nak fahamkan dulu apa dia rembesan ni. Rembesan ni maksudnya dari cikgu buat warna apa ya? Saya nak pilih warna pink, warna ni lah, purple. Jadi rembesan ni maksudnya daripada tubuh badan, okey, daripada tubuh badan dia akan rembeskan masuk ke dalam tubuh renal. Sama ada tubuh belingkar proksimal ke, tubuh belingkar distal ke, duktus pengumpul ke, bahan-bahan yang nak dibuang. Okey, bahan-bahan yang nak dibuang. Sebagai contoh kita ada K+. K ni apa? Kalium ke potasium? Okey, kamu belajar ni kan, kimia, kamu tahulah. Kemudian kita ada H+. Kemudian kita ada urea yang akan masuk ke dalam duktus pengumpul ataupun tubuh belingkar distal. Akan masuk ke dalam tubuh belingkar distal. Dia berlawanan dengan
penyerapan semula. Kalau penyerapan semula tu dia masuk ke dalam salur darah, masuk ke dalam tubuh badan. Yang ini tak. Dia daripada tubuh badan, dia masuk ke dalam tubuh renal ni. Dia masuk ke dalam tubuh belingkar proksima, masuk ke dalam tubuh belingkar distal, masuk ke ductus pengumpul untuk dia jadi air kencing. Untuk dia jadi air kencing. Sebab tu kita panggil dia sebagai rembesan. Dia terbalik daripada penyerapan semula. Dia terbalik daripada penyerapan semula. Semua ni kamu boleh lihat, boleh baca pada muka surat 254. Okey, jadi itu adalah dia punya detail dia. Detail dia. Jadi sekarang ni kita bacalah apa yang ada cikgu tuliskan untuk kita cuba lebih faham lah. Yang ni berdasarkan nota yang ada. Cikgu ikut daripada buku teks muka surat 254 dan 255. Jadi kita ada artera turasan dalam kapsul Bowman. Okey, artera turasan dalam kapsul Bowman. Diameter arterial efference besar berbanding efferent. Jadi ini menyebabkan darah masuk ke glomerulus dalam tekanan hidrostatik yang tinggi. Jadi ini akan menyebabkan artera turasan. Hasil turasan sama dengan plasma darah. Tetapi dia tidak ada sel darah merah, tidak ada platelet, tidak ada protein plasma. Sebab bahan-bahan ni dia besar. Jadi pastinya dia tidak boleh keluar daripada glomerulus untuk dia masuk ke dalam kapsul Bowman. Okey, dia tak boleh keluar daripada glomerulus untuk masuk ke kapsul Bowman. Seterusnya ada penyerapan semula di tubuh belingkar proksimal. Dan pastinya ada penyerapan semula di liku Henle dan tubuh belingkar distal. Jadi ada 1, 2 dan 3 kan. Jadi kita pergi kepada yang nombor 2 ni. Penyerapan semula hasil turasan glomerulus. Jadi hasil turasan iaitu bahagian daripada plasma tu yang menjadi bendalir renal. Okey. Jadi akan diambil semula dan dia akan masuk ke dalam kapilari darah. Sebagai contoh kita ada sodium, ion akan pump secara aktif ke kapilari darah. Daripada mana ni? Daripada tubuh belingkar proksima. Jadi dia akan masuk ke dalam kapilari darah di sini. Nombor 2. Seterusnya chloride ion akan meresap ke dalam kapilari darah secara pengangkutan pasif. Okey, pengangkutan pasif. 100% glukosa dan amino asid meresap kapilari darah melalui pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif. Yang ni adalah dalam buku teks, kamu boleh baca juga. Yang ni cikgu dah ringkaskan. Jadi kemungkinan ada yang tertinggal, kamu boleh tambahlah. Siapa yang beli buku cikgu yang berwarna ni, muka surat sebelah tu kosong, ataupun dekat mana-mana tu kamu boleh tambah ruang-ruang lah. Jadi untuk bacaan kamu, untuk memudahkan kamu punya pembacaan, dengan kita mudahkan pembacaan tu, kita mudah nak mengingat nanti. Pergerakan kurangkan kepekatan, terpadamlah pula. Kepekatan di dalam tubuh renal. Tubuh renal ni maksudnya apa? Bolehlah tubuh belingkar proksima, tubuh belingkar distal, liku Henle, ductus pengumpul. Sepanjang itulah kita boleh namakan dia sebagai tubuh renal. Sebab kalau kita tak nak spesifikkan dia. Kemudian kepekatan bahan terlarut dalam kapilari darah akan meningkat. Okey, air akan meresap ke kapilari darah melalui osmosis. Jadi osmosis ni dia bergerak mengikut kepekatan air daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Juga dipengaruhi oleh bahan, zat terlarut tu ya. Kalau kamu ingat lagi, dipengaruhi oleh zat terlarut tu. Seterusnya kita ada penyerapan semula di liku Henle dan tubuh belingkar distal. Jadi di sini akan air diserap semula melalui osmosis. Nombor 3 ni. Okey. Sodium akan diserap semula secara pengangkutan aktif. Tubuh belingkar distal lebih banyak air, sodium klorida akan diserap semula. Jumlah serapan bergantung pada kandungan air dan garam dalam darah. Jadi semua ni bergantung kepada banyak tak air, banyak tak garam dalam darah dan keperluan badan tu macam mana.
Ini semua berkait dengan homeostasis. Dia akan cuba pastikan tubuh badan semua bahan-bahan ni dalam julat yang normal. Jadi dia tak boleh tinggi daripada julat normal tu, tak boleh rendah daripada julat normal tu. Jadi kalau itu lebih garam, dia kena buang garam. Jadi dia akan ada pembuangan garam lebih lah. Dia tak akan serap semula garam lah. Kalau air banyak, dia akan buang banyak air. Dia tak akan serap balik air. Jadi ikut kepada keperluan badan tu sendiri. Seterusnya kita ada rembesan. Jadi rembesan ni dia tidak berlaku proses rembesan bahan buangan dalam darah yang tidak dituras pada awal. Jadi maksudnya dalam darah tu sendiri dia tak keluar waktu ultra turasan. Dia masih ada dalam kapilari darah. Dia masih ada dalam salur darah. Tapi waktu rembesan ni dia keluar daripada kapilari darah tu, dia keluar daripada darah tu, dia masuk ke dalam tubuh renal. Okey, dia berlaku di sepanjang tubuh renal. Duktus pengumpul yang paling aktif sekali. Jadi dia berlaku di sepanjang ni. Nombor 4 ni sebenarnya dia berlaku di sepanjang tubuh renal, paling aktif sekali di duktus pengumpul. Kamu kena bezakan ya, apa maksud penyerapan semula, apa maksud rembesan. Penyerapan semula dia keluar daripada tubuh renal, dia keluar daripada duktus pengumpul, duktus pengumpul, tubuh belingkar distal, tubuh belingkar proximal, masuk balik ke dalam salur darah, menjadi darah balik. Yang ini untuk rembesan, dia keluar daripada kapilari darah, salur darah tu dia masuk ke dalam, bukan dia masuk balik ya, dia memang dia asal dari situ, dia masuk ke dalam tubuh renal ni. Ke semua sepanjang tubuh renal tu dia boleh masuk. Yang paling aktif sekali di duktus pengumpul, untuk dia dibuang menjadi air kencing. Berlaku secara resapan ringkas atau pengangkutan aktif. Antaranya bahannya kita ada H+, K+, ion amonium, urea, kreatinina, bahan toksin sesetengah dadah. Jadi maksudnya dadah tu pun boleh ada dalam air kencing. Sebab tu kalau polis nak cek orang tu dia terlibat dengan dadah ke tak, paling mudah sekali dia boleh ambil air kencing lah. Jadi dia cek secara automatik je tentang air kencing seseorang tu. Ini penting untuk kawal atur aras ion dalam darah. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Agak memenatkan juga ya nak terangkan benda ni. Tak tahulah berapa lama kan, tapi cikgu rasa penat lah nak terangkan tentang proses pembentukan air kencing ni. Dengan harapan kamu boleh faham lah. Okay, kita next kita ada pembentukan air kencing. Nombor 5 ada pembentukan air kencing tertinggal pula. Jadi baki, bendalir, renal sampai di duktus pengumpul. Sekarang ni kita panggil sebagai air kencing. Tadi kita panggil bendalir renal kan. Jadi sekarang ni bila dah sampai duktus pengumpul, kita panggil dia air kencing. Sedikit urea resap balik ke persekitaran kapilari darah. Sedikit sajalah, saiz molekul yang kecil. Okey. Jadi ada juga urea yang keluar. Kemudian air kencing mengandungi air, urea, garam lah, sodium chloride, asid urik, kreatinina. Okey, sekarang ni kita masuk kepada pengosmo kawal aturan. Jadi dia akan cuba kawal lah sama ada dia nak air banyak diserap semula atau garam banyak diserap semula. Proses kawal atur air dan garam dalam badan supaya tekanan osmosis darah julat yang normal. Jadi bila sebut tentang tekanan osmosis ni, dia mesti melibatkan air. Okey, jadi air ni dipengaruhi oleh zat terlarut dan kuantiti air itulah dia akan mempengaruhi proses osmosis. Jadi kalau kamu minum air dengan banyak, jadi air banyak dalam tubuh badan lah, jadi tekanan osmosis akan turun. Jadi bila air banyak, tekanan osmosis turun. Jadi osmoreseptor di hipotalamus. Jadi ada reseptor di otak tu dinamakan sebagai osmoreseptor. Tadi kita dah tengok kemoreseptor, kita dah tengok baroreseptor. Sekarang ni ada osmoreseptor di hipotalamus akan kurang rangsang. Jadi bila dia kurang rangsang, kelenjar pituitari akan kurang rangsang. Kelenjar pituitari kurang rangsang, dia akan hasilkan kurang hormon ADH oleh posterior pituitary ya. Kamu ingat pituitary ada dua, anterior pituitary dengan posterior pituitary. Posterior pituitary ni akan hasilkan ADH, antidiuresis hormon. Jadi bila kurang hasil
hormon ADH, antidiuresis hormon, dia akan kurang telap kepada air, iaitu tubuh belingkar distal dengan duktus pengumpul akan kurang telap kepada air. Jadi air akan kurang untuk diserap semula. Jadi bila air kurang diserap semula, serap semula ni maksudnya daripada tubuh renal tu, daripada tubuh belingkar distal, duktus pengumpul tu, dia tak masuk ke dalam darah balik. Jadi dia tak serap balik air, dia tak ambil balik air. Jadi air kencing akan banyak lah. Sebab apa? Dia tak ambil balik, tubuh badan tak ambil balik air. Air kencing akan cair sebab dia banyak. Tekanan osmosis darah akan normal balik. Jadi sama juga kalau untuk proses kawat atur ni, kalau garam. Okey, kalau garam nak berlebih, jadi dia melibatkan satu hormon yang dipanggil sebagai aldosteron. Jadi aldosteron ni akan dirembes, dihasilkan dalam kuantiti yang banyak untuk berlaku penyerapan semula kepada garam. Dia normal balik lah. Tapi untuk penyerapan semula air, kalau air rendah, dia akan hasilkan lebih banyak ADH, antidiuresis hormon. Jadi dia ada dua jenis hormon yang terlibat antara garam dengan air, iaitu kalau air kita ada ADH, kalau garam kita ada aldosteron. Jadi boleh ingatlah dua jenis hormon ni. Isu kesihatan sistem urinary. Kita ada penyakit ni iaitu diabetes mellitus. Jadi diabetes ni kencing manis lah. Dia akan menyebabkan ginjal akan gagal. Sebab tu orang kena kencing manis ni, dia ada potensi untuk dia kerosakan buah pinggang. Kemudian darah tinggi juga boleh menyebabkan kerosakan pada buah pinggang, iaitu dia rosakkan glomerulus. Seterusnya ada batu karang, ketulan keras. Kadang-kadang garam tu terlalu banyak sangat, dia membentuk batu-batu di dalam ginjal yang akan menyebabkan kesusahan untuk buang air kencing. Jadi orang tu dia cuba tolak, dia akan menyebabkan kesakitan yang amat sangat lah. Jadi sekarang ni teknologi dah moden, ya, tak ada masalah sangat lah. Cuma kalau terpaksa kena melalui pembedahan tu adalah sesuatu yang menyakitkan lah. Okey, iaitu batu karang ni terdiri daripada asid urit, kalsium oksalat ataupun hablokalsium fosfat. Jadi macam mana ginjal ni boleh bermasalah ataupun rosak? Antaranya disebabkan jangkitan bakteria atau kemalangan. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Jadi yang susah ni, yang inilah nefron ni, pembentukan air kencing. Tapi cikgu harap dengan penerangan cikgu ni, paling tidak pun kamu nampak idea secara umumnya dulu, sebelum nanti kamu belajar secara lagi banyak dengan cikgu kamu kat sekolah lah. Mungkin cikgu kamu lagi bagus penerangan, mungkin jugalah, kemungkinan tu tinggi lah, ya, sebab dia mengajar kamu, dia tengok kamu, dia nampak muka kamu. Jadi pastinya dia tahulah dengan reaksi muka kamu, kamu faham ke tak, macam mana nak terangkan. Mungkin dia lagi berpengalaman. Jadi tolonglah dengar cikgu kamu kat sekolah, ya. Hormatlah dia. Jadi ini sajalah dalam bab yang homeostasis dan sistem urinary manusia. Jadi cikgu doakan semoga kamu faham dan membantu kamu untuk meningkatkan kefahaman kamu, dan seterusnya kamu dapat jawablah kalau soalan ni ditanya dalam SPM nanti.